Okey, kita tunggu sekejap 10 kita akan mula.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita hari ini kita tengok ni sekejap ya. Okay. Okey. Sekarang kita dah minggu yang minggu yang ke-13. Okey, saya akan patah balik ke 3.2 hari ni. Okey, kita akan buat 3.2 boundary value problem. Okey, last visit kita dah selesai dengan ODE. Okay, today kita will focus on the boundary value problem. Then we look at one example, two example. Okay, so Wednesday we have another class. Kita sambung lagi, kita tengok another example. So minggu depan kita tengok soalan-soalan passes. So by 17 of mana 17 pula. I say by next week kita boleh selesai lah semua kita punya syllabus. Okay. So awak boleh lepas tu kita ada kita cuti ulang kaji bermula 31 kan. So by end of this month kita buat ulang kaji je lah kot. Saya tengok mana-mana soalan yang kita nak buat. Okay, jadi untuk hari ni kita akan sambung 3.2 boundary value problem. Okay, so are you ready? Hello, are you ready guys? Yes, madam. Yes, madam. Okay. Saya share the screen. I'm not going to record this one, but I record petang sekarang okay. So yang lepas punya tu ada nanti saya post dalam Google Classroom. Okay, kita tengok ni full screen.
Okay, can you see this clearly on your screen? Okay, notes on. Okay. Okay, last time we stopped at, okay, I think we stop here. Okay, we look at ODE kan, we stop here kan. Okay, this one we stop here. Then kita stop situ ke? Okay, yeah. Kita look at this example A, B, C and D. Okay. Okay. Jadi sekarang okay, kita akan, bila kita buat PDE ni, we will focus on the case number 3 sebab kita akan sentiasa dapat, selalunya most of the time kita akan dapat root dia adalah complex number. Jadi jawapan ni adalah bentuk ni. Okay, C1 cos BX, C2 sin BX Jadi kebanyakan soalan semua akan jatuh dalam kategori case 3 ni. Okay. Jadi inilah bentuk jawapan nanti, di mana roots kita dapat complex roots. So complex root can be written dalam form A plus minus BI BI. Okay, where A is the real part and B is the imaginary part. Okay. Okay, then the solution can be written as this. Okay, y equal to e to the power of a x, a that is the real parts of your complex number, and the b will become the angle bx cos bx plus sin bx. Okay. Okay, now okay, let's look at the superposition principle first. Okay, superposition principle. This is very important principle where, okay, by in your answer, okay, nanti you have to use this principle. So what does the superposition principle say? Okay, the superposition principle say that if 1y, y2, yk are solution to a differential equation, then the linear combination of this solution, which is y equal to c1 y1, c2 y2, c3 y3, dot 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 dot, is also a solution. Okay, so a solution for this differential equation. Okay, kalau kita dapat y1 solution, lepas tu kita dapat y2 is a solution. Okay, macam ni kan, bila you tukar n itu, bila you tukar n satu, you dapat satu kan, satu solution kan. Okay, jadi bila kalau y1 solution, y2 solution, so combination of this solution are also solution for that differential equation. Okay, kalau satu itu solution, yang kedua ni pun solution, tiga solution, so any combination of this solution are also a solution for that, okay, differential equation. Okay, now kita masuk kepada solving partial differential equation PDE by separation of variable. Okay, this is the method that we're going to use, the PDE by separation variable. So what I'm going to do today, okay, I will explain a little bit about the PDE, and then kita terus kepada kita punya example sebab nanti kita punya example ni. Okay, let me share with you. Okay, tengok exam question ni. Okay, let's take any lah, kata let's say ambil December 2019 lah saya ambil. Okay, so selalunya question ni adalah pada at the end lah, macam ni, tengok nampak ni. Okay, dia bagi suatu problem PDE, this is a PDE problem.
Okay, so a string is stretched and secured. Okay, dia bagi situation lah. Okay, so apa yang you nak cari adalah find the displacement of uxt of the string at time t. Ni dia 19 markah. Nampak? Okay, so dia untuk for question number 8 ni, dia ada cara kita nak selesaikan. Okay, apa yang awak akan belajar hari ini adalah macam mana diberikan question kepada awak, macam mana awak nak solvekan that differential equation, PDE. Okay, line by line. So you akan buat tu, you akan ikut line by line, you akan ikut sampai selesai. Okay, sama, whatever solution, dia punya step dia sama. So macam awak kena memorize lah what to write next, what to find next. Okay, dia ada cara dia, ada prosedur dia lah, ada pattern dia, ada step dia. Jadi awak kena ikut. Jadi apa yang kita akan buat nanti ialah kita akan tengok one example. Okay, so kita akan selesaikan one example tu. So apa dia step-step yang mesti to be included in your answer lah, okay. Step-step yang mesti dibuat. Okay, nanti saya akan bagi contoh past year question. Kita akan tengok dia punya skema jawapan. So tengok dia cara dia susun jawapan tu. So awak pun akan buat seperti itu. Faham? Faham, madam. Alright. Okay, so sekarang itu dia gambarkan. Kita go back balik pada kita punya hari ni. Okay, sekarang saya explain dulu what is the ni dah partial differential equation ni lah. Okay, sekarang kita tengok solving partial differential equation PDE by separation of variable. Jadi nak solve differential equation, partial differential equation ni ada banyak method. Okay, cuma kita akan fokus kepada separation of variable sahaja, iaitu product solution. Okay, kita akan tengok itu. Method dia adalah separation of variable menggunakan product solution. Okay, kita tak guna cara-cara lain. Inilah satu-satunya the only method that we going to use, okay, to solve this PDE. PDE. Alright. Okay, sekarang kita kenal dulu macam mana first order PDE. Okay, sama lah ini kan, cuma sekarang ni kita ada function u, dia in term of x and y lah. U tu adalah in term of x and y. So you tengok dia tanda derivatif dia adalah partial derivatif ni kan. Dia ada delta macam ni kan. Dia bukan tanda d Jadi kalau awak tengok ada tanda macam ni, awak tahu ini adalah differential equation. Tengok ni, ini adalah first order. Okay, so degree dia degree 1 je lah. Ni first derivative. Okay. Kejap kelas, saya punya semata ni tak. Okay, okay. Alright. Ni first derivative. Ni dia differentiate with respect to x. Okay, dia differentiate a function u with respect to x. Lepas tu ini dia differentiate of of u with respect to y. Jadi awak ada function u in term of x and y. Okay, jadi dia differentiate u with respect to x, dia differentiate u with respect to y. Dan nilai cu equal to g. So kalau you ada macam ni, ada first derivative macam ni, kita ada first order lah. Okay, kalau macam ni, ini second order. Ni dia punya bentuk general equation ni lah. Okay, first order dia ada benda macam ni, dia 3 term saja. Ini dan ini. Yang ni adalah dia punya equal to g. So kalau g ni kosong, kita panggil ni adalah homogeneous PDE. Kalau dia bukan kosong, katalah kalau dia awak dapat function, katakan equal to 2x ke ataupun 2x campur y ke, so g is not 0, so kita panggil dia non-homogeneous. If g equal to 0, kita panggil homogeneous. Kalau dia bukan 0, kita panggil non-homogeneous lah. Okay. Ini second order. Second order awak tengok ada sampai second derivative. Okay, ni dia differentiate twice terhadap x. Ini differentiate twice, one terhadap x dan another one terhadap y. Okay, macam ni dia differentiate x dulu, lepas tu dia differentiate terhadap y. Okay, ini adalah second derivative juga, buat twice terhadap y. Ini dia ada first derivative, yang ni ada first derivative terhadap x dan terhadap y.
Ni FU function dan G. So samalah juga dalam ni. Okay, kalau G itu kosong, kalau equal to 0 kita panggil dia homogeneous PDE. Homogeneous PDE. So when people say kat you homogeneous PDE, so maksudnya ialah dia bersamaan dengan kosong. Ujung dia, equation tu bersamaan dengan kosong. So kalau dia tidak bersamaan dengan kosong, kita panggil dia non-homogeneous. Non-homogeneous. Okay? Alright. Itu dia first order dan second order. Jadi awak tengoklah kalau awak dapat apa, selalunya dia akan mix ada yang first order, ada yang dalam tu ada first order, ada second order. Okay, kita akan tengoklah beberapa contoh. Okay, sekarang ni ini saya rasa you boleh tinggalkan lah. Kita tinggalkan. Okay, now saya akan masuk kat sini Okay, kita masuk sini. Ni saya ambil yang general dulu tau. Yang general dulu Okay, nanti lepas ni bila kita dah sampai di sini, nanti saya skip. Saya terus kepada contoh yang ada numerical punya example lah. Okay, sampai sini saya akan pergi numerical example. Okay. Okay, now kita tengok. Okay, macam manakah yang dikatakan separation of variable? Solving PDE by separation of variable. Okay, contoh. You nak solve this one. D square U dx squared equal to 4 du dy. Okay. Ni katalah persamaan yang awak nak selesaikan. Okay, kita akan start kita punya solution. Semua orang, bukan buku ni saja, semua student saya, semua yang belajar dengan saya, you akan start macam ni. Let uxy equal to xxyy. Okay, xxyy. Then, okay, du dx equal to, ni dia macam ni kan. Jadi bila saya tengok equation ni, so saya maksudnya dalam equation ni dia ada second derivative dan dia ada first derivative juga. Jadi yang second derivative ni saya kena differentiate twice terhadap x with respect to x. So nanti saya kena cari lah apa ini, ni diberi function ini saya kena differentiate u ni twice, dua-dua terhadap x. Okay, lepas tu nanti saya nak gantikan dalam equation ni kan, equation asal ni. Okay, du dy saya kena differentiate function of u ni with respect to y once, first derivative saja. Okay, jadi kalau awak lihat kat sini, the start let uxy equal to xxyy, and then dia differentiate terhadap u terhadap x sekali, so dapat x prime y. Sebab yang y ni akan jadi constant lah. Okay, kita akan differentiate x saja kan. Jadi kita dapat, now saya dah gugurkan x dengan y kan. Saya gugur, patutnya ada x prime x tu y kan. Tapi saya gugurkan xy tu supaya untuk memudahkan kita punya notation kita. Okay. Jadi saya differentiate terhadap x prime y. Lepas tu saya kena differentiate terhadap x sekali lagi. Jadi dia akan jadi x double prime y. Okay. Ni x prime y, ni x double prime y. Lepas tu saya kena differentiate ni terhadap y. Okay, so du dy lah x y prime. X y prime. Okay. Okay, then what's next? Okay, now you substitute in the PDE. This is your PDE. So substitute this square u dxy lah ni. So x prime y, x double prime y equal to 4 du dy apa? Du dy lah xy prime. Xy prime. Okay. Setakat ni okay kan? Okay, madam. Alright. Okay, then inilah sekarang kita kata sini separation of variable. Okay, inilah yang kita buat. Kita akan separatekan x dengan y ni. Kita akan separatekan x dan y. Mana kita kumpulkan x yang ada x kita letakkan one side, and yang ada y kita letak one side. Okay, so kalau ada constant macam ni kan. Okay, constant ni kita akan letakkan dia sentiasa, kita letakkan di bawah menjadi denominator. Okay, kita nak jadi numerator, jadi denominator. Maknanya if look at this, okay, saya boleh tinggal je kan, macam ni saya tinggalkan x ke bawah ni, x double prime x kan. Lepas tu y double prime ni, y ni bawa ke sini, jadi y double prime y. So 4 ni macam mana? So saya nak beritahu awak, kalau kita ada constant,
dia kedudukan dia kita bawa ke bawah. Jadi macam ni saya pindahkan dia ke sini. Jadi kita akan jadi 4x kat bawah kan. Kita nak dia kat bawah. Okay. Tapi kalau lah kata equation asal tu memang dah ada, let's say kata 1/4 kan. Jadi memang dia dah kat bawah, jadi you tak payah tarik dia pergi sini lah. So tinggalkan kat sini 1/4 y prime y. Faham tak tu? Itu penting tu. Constant, kita nak keadaan ni dia menjadi denominator, kedudukannya di bawah. Kalau dia memang dah di bawah, jadi kita tak perlu bawa dia ke kanan atau ke kiri, kita maintain kat situ. Tapi dalam kes ni 4 ni dia duduk kedudukan dia kat atas kan, dia semua ni divide by 1 kan. Jadi kita kena tarik dia ke sini. So kita akan tarik 4x ke sini, kita akan tarik y prime ke sini, y ke sini. Itulah separation yang kita buat. Nampak ni? So equation ini ni x double prime y ni, so x double prime, so 4x saya tarik ke sini akan jadi 1/4x, dan y ni saya akan tarik ke sini jadi y prime y. Lepas tu saya kena equate kan, saya kena samakan dengan negatif alpha square. Okey, untuk memudahkan awak, mudahkan awak belajar, mengulang kaji nanti, okey, dan memudahkan awak melihat contoh-contoh yang ada dalam teks. So awak jangan gunakan simbol-simbol lain, okay? Awak boleh je gunakan simbol lain, nak gunakan R, nak gunakan K ke, nak gunakan J ke, nak gunakan Q boleh. Tapi kita gunakan alpha. So always gunakan alpha. Kena negatif ni mesti negatif alpha squared. Kena negatif alpha squared. Okay? Since negative alpha squared is a constant, there are 3 possible value for minus alpha x. Okay, jadi kita dah tarik-tarik ni, kita dah buatkan separation of variable ni. Lepas tu kita kena buat sama juga dengan negative alpha squared. Tak ada nombor lain, kita kata sama dengan negative alpha squared. Jadi negative alpha squared ni dia ada 3 kemungkinan nilai dia. Sama ada dia adalah nilai negative alpha squared ni less than 0, ataupun dia equal to 0, or negative alpha squared ni bigger than 0. So dia ada 3 cases. Case 1 di mana minus alpha squared bigger daripada 0. So case 2 minus alpha squared equal to 0, dan case 3 minus alpha squared less than 0. Jadi kita untuk kita punya kali ini, untuk you punya MAT 565, kita akan sentiasa jawab soalan itu menggunakan case nombor 3. Okay, for the rest of the chapter, including the test and final, only this case will be considered. Okay, kita akan cuma lihat kepada case yang ketiga, di mana minus alpha squared ini adalah satu nilai, dia adalah satu nilai negatif lah. Maknanya kurang daripada kosong kan. Kurang daripada kosong maksudnya dia adalah negative number. Minus alpha squared ni adalah negative number. Okay, faham ke tak faham? Faham, madam. Okay, dia ada 3 cases dia ada 3 case. Bila you dah separatekan dia macam ni, you dah equatekan equal to minus alpha squared, jadi there are 3 possibilities of alpha squared ni. So kita akan cuma lihat kepada case nombor 3, iaitu minus alpha squared kita itu adalah negative number, kita boleh katakan adalah less than 0. Okay, alright. Jadi sekarang ni kan dia dah separate macam ni kan. Okay, dia dah separate macam ni, nampak ni. Jadi kat sini x double prime over 4x equal to minus alpha squared, y prime over y equal to minus alpha squared. Jadi maknanya sekarang kita x dengan y tu kita dah asingkan. So dah menjadi 2 equation lah. Satu equation x only, and then kita ada satu lagi equation yang ada y only lah, y only. Jadi x double prime over 4x equal to minus alpha squared, one equation, and then y prime over y equal to minus alpha is another equation. Now we have 2 equation. Okay, ni kita pergi kat bawah ni. Ni. Okay, kita pergi sini, and then kita akan tengok lah. Okay. Jadi kita selesaikan satu-satu because dia dah asing kan. Jadi kita selesaikan untuk x kan. So x double prime over 4x equal to minus alpha squared kan. Jadi alpha squared equal to yang ni naikkan ke atas lah, minus 4x squared x kan. Okay, jadi kita cari dia punya auxiliary equation.
kita susunkan, kita cari punya observation, akhirnya kita dapat R squared adalah ni, iaitu minus 4 alpha squared. Okay, R ni adalah 4R squared kan. Jadi kita dah beritahu tadi, okay, so kita nak cari R kan, R tu apa? Jadi R adalah punca kuasa minus 4 alpha squared. Jadi minus alpha squared ni adalah negative number. Jadi kita akan dapat macam ni kan. Kita akan dapat macam ni. Sorry sekejap Allah. Macam ni kan. Okay, jadi R adalah apa? Square root of minus 4 alpha squared kan. Jadi minus 4 alpha squared kita dah kata satu nilai tu nilai negatif. So kalau nilai negatif tu darab dengan 4 dapat negatif. So kalau dalam real situation, dalam real number benda ni tidak ditarif. Jadi sekarang kita ignorekan minus ni, kita anggap sebagai R adalah 4x squared. So kita akan dapat jawapan dia adalah R tu adalah adalah kan dia kan hari tu kita belajar kan A campur BI kan. Okey, kita taruhkan dia sebagai BI. Ini adalah the real part. So ini adalah the imaginary part. Jadi sekarang ni dia ada cuma imaginary part je lah, iaitu kat sini kita dapatlah 2 alpha. R adalah 2 alpha, kita tambah I. Okey, kita akan tambah I. Jadi sekarang kita akan tulis jawapan kita tu. Okey, kalau you tengok kita belajar hari tu, okey ni kan, ni root dia. Okey, kita dapat ni R ni kan, kita dapat dia punya R adalah A campur BI kan. A campur BI. A ni adalah the real part, B adalah the imaginary part. Sekejap kamera tak cukup. Alright, so the root equal to A plus BI, where A is the real part of the complex numbers and the B is the imaginary part of the complex numbers. So the solution for this type of root is equal to Y equal to E to the power of AX times C1 cos BX plus C2 sin BX kan. Jadi dalam kes ni A kita ambil the real part and the B kita akan masuk kat sini lah, digantikan kat sini. Okay, so look back at our example just now. Okay, this one okay, now kita ada R equal to minus 4 alpha squared. Since minus alpha squared is a negative number, so we have a square root of negative number. So R equal to 2 alpha, kita tambah I. Okay, tambah I. So maknanya kat sini kita punya real part of that complex number is 0 lah. So macam ni rupa dia 0 plus 2 alpha I. 2 alpha I 2 alpha I. So dia punya real part adalah 0, dia punya imaginary part ialah 2 alpha. Jadi kita tuliskan jawapan kita. Okay, so since kita patutnya kat depan ni ada apa tu, ada E kan, E minus apa tadi, A adalah 0x kan, 0x. So kat sini, so E to the power of 0 is 1, atau kat sini 1. Jadi sebab tu kita tak tulis lah kat situ 1. Okay, so we only have C1 cos 2 alpha x plus C2 sin 2 alpha x. Okay,
Okay, tengok sini balik. Ni kita buat hari tu kan. Okay, you kena study betul-betul ni. Okay, root ni nampak ni. Inilah kita dapat 0. So e to the power of 0 is 1. Jadi kita cuma ada ni je lah. C1 cos beta x plus C2 sin beta x. Bx kan. Alright. So samalah kita pun dapat kat sini nanti. Okay, C1 cos 2 alpha x plus C2 sin 2 alpha x. Okay. Okay, then we do the same thing for y. So y prime over y equal to minus alpha squared. And then y prime equal to minus alpha squared y. This is what? This is first order, right, class? First order. Okay. So r equal to minus alpha squared. R equal to minus alpha squared. Dia ni bukan, kalau you tengok first order dia tak ada complex number punya solution. First order tak ada. This is first order punya, nampak? This is first order. Alright. Dia tak ada yang complex number tu. Okay, first order kita dapat dia punya, kita dapat ini saja. AR not equal to 0, jadi BR campur C equal to 0, kita R adalah minus C over B ni. Okay, dia tak ada. Yang ni kita dapat complex number because kita punya root adalah quadratic equation. Kita punya auxiliary equation adalah quadratic equation. This one is not a quadratic equation. Alright. So tadi for that one. Okay, so y prime over y equal to minus alpha squared. So y prime equal to minus alpha squared ni. So root kita adalah minus alpha squared. So therefore ni solution kita lah C3. Okay, kita tak nak guna lagi C1, C2 because we have used in this. Okay, for x. So for y kita gunakan C3. Okay, so C3e minus alpha squared y. Okay, so now we have the solution for x, then we have solution for y, and then kita gabungkan balik lah, kita combine the solution. Alright, so hence uxy equal to, this is our xx, this is our yy, and then this is solution for this one. Okay, solution for uxy. Okay, faham ke tak faham? Do you have any question? Anybody have any question? No, madam. Okay. Right. Okay, tak ada question ini sebenarnya kita baru belajar 1/3 daripada solution untuk PDE 1/3 sebab sebenarnya ada lagi 2/3 lagi yang kita kena tengok ni. Ini baru kita nak cari dia punya solution. Nanti kita perlu cari apa dia, okay, apa dia C1, apa dia C2, apa dia C3 okay, no, itu pula tadi ni lah. Nanti kita kena selesaikan apa dia A, apa dia B, okay, apa dia alpha, apa dia ni kita kena cari apa alpha, apa dia A, apa dia B, and then baru kita dapat solution lah. Okay, we can solve this if we have the PDE, then we have the initial condition comes with it. Okay, alright. Okay, now saya nak cerita. Madam, saya nak tanya yang C3 tu dia hilang ke macam mana? Mana C3 yang ni? bawah. Yang tu, yang bawah lagi. Ni sini. Macam mana dia hilang? Okay, dia tak hilang sebenarnya kelas. Okay, let me tell you something. Okay, C1, C2, C3 ni adalah constant kan kelas. Okay, sebenarnya actually this is a product. This is a product. Sekejap Okay, this one kita darabkan dengan ni Lepas tu ni kita darab dengan ni kan. Betul tak kelas? Kan? Okay. Okay, now kita sebab dia both equation ni adalah dia punya common term lah, maknanya dia sama kan. So sekarang kita darabkan je. C1, C3 saya darabkan, dia dapat katakan let A. Saya gantikan dengan A Okay lah. Dan C2 darab dengan C3 saya kata saya dapat B. Faham? Jadi
dekat sini tak ada C lah sekarang. C3 tu tak ada lah. Tak ada C1 pun tak ada, C2 tak ada. Okay, C1 kita dah darabkan dengan C3. So let's say kita katalah sum number A, and then C2 kita darab dengan C3, kita katalah sum number B. Okay, this is the solution lah. Okay, boleh faham class? Faham. Okay, itu dia. Okay, you kena tahu tu sebab nanti kita punya jalan kerja kita akan memang akan C1, C3 tu dia akan hilang dia akan hilang. Okay. Alright, so ini dia. Okay, selalunya for your final, for your test, okay, for this class, okay, we limit ourselves to the PDE yang related to wave equation dan string lah, wave dengan string, okay. Sebab itu yang ada macam vibration kan, yang ada getaran-getaran ni kan. Wave kan dia wave macam bergetar kan, and then kalau string pun begitu juga. If you look at gitar, selalunya bila kita petik gitar tu kan, dia punya tali kan vibrate kan. Okay, jadi dia ada macam vibration kat situ lah. Alright, jadi so memang kita selalu bagi kepada awak equation yang related to wave ataupun yang related to string. Okay, so sekarang kata saya tunjuk kepada awak ni lah, ini dia punya pembinaan ni lah. Okay, ni saya nak tunjuk ni, saya ni sini. Lepas tu saya habis sini, saya terus pergi kepada contoh yang numerical punya contoh numerical punya contoh, ada nombor, kita nak selesaikan dia sampai siap. Okay, so sekarang kita tengok okay, selalunya awak akan diberi this is kita panggil PDE punya soalan. Okay, katalah you ada satu tali, this is your string. Okay, kita diikatkan kat sini dan diikatkan kat sini. So dia ada dua end lah, so satu kita ikat kat sini ialah pada titik kosong ni. Okay, dan satu lagi kita ikat pada tali tu, panjang dia adalah katakan L okay, jadi kita ikat satu kat sini. Okay, jadi ini kita panggil dia kat sini, okay, sini adalah dia punya equation, kat sini adalah U dia, ni adalah sini ialah dia terhadap masa ni xt terhadap masa ni. Kalau kat sini ini sini adalah U0t U0t, so sini adalah 0 lah, 0 boundary dia kan kat sini. Okay, satu lagi kat sini. Okay, sini adalah U, ni LT di sini equal to 0. Satu lagi kat sini 0. Okay kan, di titik 0 ni kan 0. Okay, Y dia adalah 0 Okay, ini adalah dia, ini adalah titik-titik ni adalah pada certainty lah, ni kat mana kedudukan dia kan. Okay, jadi ini dua ni, ini kita panggil boundary dia lah. Boundary dia maknanya dia punya hujung dan dia punya kepala dan dia punya ekor dia kan. Kepala ekor dia. Okay, dia kena tengok sini adalah 0t. 0, ini adalah LT equal to 0. Kat dua-dua ni dia adalah 0. Okay, kedua ni adalah 0. Ini kita panggil dia punya boundary condition. We call it boundary. Okay, dia punya sepadan ni lah. Okay, boundary condition. Sebab bila kita nak solve for PDE ni, kita kena cari dia punya dua boundary condition, and also kita kena cari dia punya dua initial condition. So kalau kita ada 4 dia punya condition ni, kalau kita ada 4 benda ni, iaitu 2 boundary condition, ni boundary condition dan juga 2 initial condition. Initial condition yang kedua itu, ada yang 2 itu adalah masa kita ikat string tu, apakah kelajuan dia? Adakah dia bergerak? Maknanya kita nak tengok pada apa dia kan, dia punya sini, dia punya x0 ni kan, apa dia? Ni apa dia Ux0 ni? Apa dia?
Okey, ini adalah dia punya fx lah. Dia punya fx. Okey, dia punya fx. Satu lagi kita nak tengok dia punya u prime. U prime x ni pada t dia, pada kelajuan dia lah. Apa dia? Ini adalah dia punya g of x. Ini dia punya kedudukan dia kat sini, dia masa t kosong, masa dia mula kan, masa t kosong tu, apakah dia punya x0 ni? Apa ni? Kita panggil fx. Dan ini u prime ni adalah dia punya velocity dia. Okey, pada t0, pada mula tu kan, adakah dia bergerak ataupun dia dalam keadaan tak bergerak? Okey. Ini kita panggil g of x. Okey, g of x ialah u prime. Kalau fx adalah u saja. Ni pada t0 kan. Kalau you tengok sini ni lain kan. u0t, ult ni kan, ni lain. Okey, kalau you tengok sini, ini kita panggil lah string punya equation lah. Ni dua ni kita panggil dia initial condition. Initial condition. Dia sangat berguna. Okey, kalau you tak ada ni semua, we cannot solve initial we cannot solve this PDE. Kalau you don't have this information, you don't know this, tapi ni semua orang boleh tahu lah ni kan. Tapi kita kena tahu L dia apalah. If you know this, and can you know this, then we can solve the PDE and kita akan dapat a specific solution for that. Okay, kalau tidak, kita tak dapat lah solution dia. Okay, jadi in order the wave equation to apply to the wave in a string, it must meet certain constraint for another string. Ini adalah beberapa assumption yang mesti kita buat lah untuk kita selesaikan this. Ini beberapa assumption yang kita anggap bahawa the string is perfectly uniform with a constant mass per unit length. Maknanya dia punya mass dia adalah sama pada panjang length, tak ada tempat yang dia tegang, pada tempat yang dia kendur kan. Itu sama. Lepas tu tension dia kita anggap sama, dan gravity punya effect kita anggapkan tidak terpakai lah dalam ni, tak ada gravity lah. Okay, inilah beberapa assumption lah. Okay, now sekarang kita dah pergi sini kan. Ni tempat ni boundary condition ialah 0t ialah 0, ult equal to 0, per 0. Satu lagi ni ux0 ni kita anggap sebagai fx. Nanti selalunya dia akan diberi dalam soalan. ux0 ikut fx ni akan diberi dalam soalan. Begitu juga ni adalah del u dt ni, maknanya ini adalah u prime lah tadi yang saya kata tadi. U prime pada t equal to 0, gx ni kita anggap sebagai function of gx. For x bigger ni. So di keadaan jadi macam ni lah. Jadi 4 benda ni lah. Okay, string ni satu dia punya ikatan kat sini, satu dia punya ikatan kat sini. Ini kita panggil dua ni, kita panggil dia initial condition. So ini kita panggil dia boundary condition. Ini adalah boundary. Okay, boundary condition. Di mana T dia jadi variable lah. Ini 0 dengan L. Ini adalah kita panggil initial condition. Okay, faham tak ni initial condition dengan boundary condition ni? Initial condition. Di dua ni ialah initial condition will be given in the question. Okay, will be given question. So awak kena tangkap lah mana dia gx, mana ux. Alright, so ini adalah boundary. Kita tengok kat mana dia ikat lah, Okay, ni dia tunjukkan sikit. Ni masih lagi dalam general, so saya nak terus pergi kepada soalan ni. Example ni kan, kita akan buat ni sampai habis ni. So bila awak buat nanti soalan awak buat tu nanti, awak kena buat macam dia buat ni. Okay, macam ni. So, kita akan explain this one. Okay, daripada awal sampai akhir. Nanti awak pun akan buat jawapan awak. You mesti your answer will be written dalam form yang macam ni. All the step you follow this exactly line by line. So apa yang membezakan nanti dia punya equation sajalah. Equation dia yang berbeza. Sebab awak akan dapat equation yang berbeza kan. Jadi awak kena adjust lah. Kalau equation ni macam mana. Tapi dia punya step dia, what you do next. Ini semua you kena follow this one.
Jadi ni boleh jadi macam template kepada jawapan awak lah. Awak ikut je. Okay? Alright. Okay, are you ready for that? Kita nak tengok satu contoh soalan ni dan habis ni kita habislah for today Yang penting awak faham ni. Boleh tak kelas? Boleh madam. Oi, siapa ada ayam tu? Sorry. Ayam betul ke ayam telefon? Ayam betul. Oh, Masya Allah. Ada belayang ke? Oh, okey. Dekat mana awak ni? Saya dekat kampung. Kampung tu kat mana? Hulu Langat. Hulu Langat? Mm-mm. Awak Hulu Langat ke? Awak orang Hulu Langat ke? Tak, kampung saya. Kampung awak Hulu Langat kat mana tu? Batu 18. Masya Allah. Awak tahu tak saya daripada Hulu Langat Batu 14? Tak tahu. Oh, you Batu 18 Saya memang orang Hulu Langat. Okey. Saya duduk dekat sekolah menengah Abdul Jalil, tahu tak? Tahu. Kan di tepi situ masuk lorong tu pergi ke kampung Sungai Gahal kan? That's my mother semua, my family semua, my nenek-nenek semua, my uncle-uncle semua ada kat sana. Saya ni orang Hulu Langat. Oh, awak orang Hulu Langat juga. Memang orang Hulu Langat ke ataupun menyewa kat situ ke apa? Tak ada. Kampung saya kat situ. Oh, kampung awak orang Hulu Langat lah. Sekiranya mak you ke bapak you orang Hulu Langat? Bapak saya. Bapak you orang Hulu Langat. Batu 18 kan dekat balai polis tu. Depan balai polis tu. Depan balai polis ada satu restoran kat situ sedap. Kau awak punya restoran tu? Yang ada kedai sate. Satu kedai sate, satu seberang jalan. Ada dua je kedai makan. Oh, ya, ada kedua kedai makan. Saya suka makan satu kedai tu kat Sipan tu. You tahu tak bapak saya dulu seorang polis. Jadi balai polis Batu 18 tu saya pernah duduk kat situ selama beberapa tahun. Balai polis Batu 18 tu, tahu tak? Tahu. Duduk kat sana. Bapak saya kat situ lah. Bapak saya ketua apa? Dekat situ pangkat yang paling tinggi lah korporal kan. Tapi saya tahu sekarang apa lah. Bapak saya korporal lah kat situ. Di bawah dia ada berapa? 11 anggota yang bawah jagaan dia lah. Ada. Hakim Rosli kan orang Hulu Langat. Tahu. Ramai orang yang hati-hati daripada sana. Hakim Rosli tu sebab apa? Sebab saya tahu sebab apa. Saya tahu sebab masa bapak saya jadi pegawai kat situ. Tak apa ke saya bercerita ni? Saya okey. Yang lain. Madam. Yang lain dengar je lah kan. Kita punya selingan. Selingan. Saya tak rekod. Bapak saya masa jadi korporal kat situ, dia bawah dia jagaan ni 11 orang tu adalah polis bujang. Okay, jadi one of the polis bujang ni dia bercinta dengan Mak Hakim Rosli ni. Okay, tapi Mak Hakim Rosli punya abang dia tak merestui. Faham tak? Dia tak setujulah kahwin dengan, tak bersetujulah berkawan dengan polis ni. Jadi telah berlaku macam pergaduhan lah. Jadi macam bapak saya as ketua panggil ketua jabatan kan, saya pun tak tahulah. Ketua dekat balai tu kan, ketua balai lah, panggil ketua balai kan. Saya ingat lagi lah, menyelesaikan masalah tu lah, dia orang bertumbuk lah apa semua. Okay, so akhirnya tak kahwin lah. Mak Hakim Rosli tu tak kahwin dengan polis tu. Dia kahwin lah dengan orang lain lah. Macam tu lah cerita dia. Sebab tu yang saya tahu Hakim Rosli tu. Lepas tu bila dia jadi penyanyi ni, bukan tak kenal lah dia kan. Tapi kita kenal mak dia lah. Alright. Okay. So saya hari tu banjir tak kena ke? Kena. Kena kan? Saya punya kampung rumah bawah dah hilang dah. Tinggal rumah atas. Hilang tak? Rumah atas je tinggal. Itulah. My brother, saya ada 2 brother yang duduk dekat Dusun Nanding. Tahu kan Dusun Nanding kan? Tahu.
Dusun Landing kan yang paling tempat yang antara yang paling teruk kan banjir kan. Sebab air dia sampai ke siling kan. Sampai ke siling air dia. Seluruh taman tu terkenalah abang saya dengan adik lelaki saya. So dia ada rumah kat Dusun Landing tu sampai siling lah. So kereta ni semua tak boleh biking semua habis. Kereta dua tak sempat kan. Tak sempat nak selamat sebab air daripada Paras Butut sampai naik ke Bumbung tu dia dalam masa 15 minit saja. Air sangat laju. Jadi my brother semua tu dia keluar rumah sehelai pinggang. Memang lari nak selamatkan nyawa lah. Takut lah. Itulah. Saya buat banjir pokok tu. Jadi mak saya rumah dia dekat Batu 18 tu, dekat sekolah menengah Jalil tu kan. So rumah mak saya ni di atas bukit. Jadi rumah mak saya ni selalunya bila berlaku banjir, selalu juga kan Hulu Langat kan banjir kan. Sebab dia banyak sungai kan Hulu Langat ni. Tahu tak tahu tak semua student-student saya Hulu Langat ni banyak air terjun, dia banyak sungai. Dia memang tempat perkelahan yang best lah. Tapi bila hujan-hujan macam ni kan, dia jadi macam punca apa panggil? Punca masalah sebab dia banjir kan. Itulah. Sebab dia banyak sungai Langat memang banyak. Dan dia banyak air terjun, dia memang seronok lah. Sungai Gabai, dekat Sungai Tekala kan, Sungai Lui, seronok lah. Saya selalu pergi, adik saya pun sedang mengusahakan cele-cele dekat Sungai Manggis tu kan, kat atas tu. Lubuk Manggis tu? Lubuk Manggis tu, kat Lubuk Manggis tu dekat atas batu, awak batu 18 kan, itu Lubuk Manggis tu lebih kurang dalam batu 22, batu 23. Sebelum dalam lagi jauh. Okey lah. So tak apa, insyaAllah kita jumpa lagi lah nanti. Siapa ni nama? Haziq, Muhammad Haziq Imran. Muhammad Haziq mana tahu kan nanti awak jumpa saya, awak tegur lah saya tak ingat, sudah saya ramai kan. Alright. Okay, sekarang kita dah now kita relax, kita fresh ourselves dan kita tengok kepada contoh yang kita nak buat hari ni. Okay, so saya nak beritahu awak memang ada satu soalan yang macam ni. Okay, markah 20 markah. So kalau awak boleh faham ni, nanti bila awak buat nanti awak tukar je. Macam ni 4, nanti mungkin saya letak 7 ke apa kan. Jadi awak tukar je. Tapi awak kena adjust lah. Ni tukar je jawapan. Tapi kena faham ni bagus lah. Okay. Function dia pun bertukar lah. Macam ni awak tengok X tolak 2X kan. Mungkin besok function dia kata X squared tolak 3 ke. Macam tu lah kan dia tukar function dia. Tapi semua dia punya method ni awak semua boleh ikut ni. Rewrite equation apa tulis. So you tulis sama-sama je. Tapi macam ni tukar lah. Okay, awak punya function lain kan. Dia tak boleh ikut yang ni. Jadi itulah dan cara tulis jawapan. So dia punya cara present your answer, you can follow this one lah. Okay, nanti saya tunjukkan soalan pasir, you akan lihat skema jawapan yang ada kat situ, iaitu exactly like this one. Okay, apa yang you nampak dalam teks ni. Alright. Okay, ni contoh soalan. Okay, at the time t equal to 0, okay, a string of length 2 unit is stretched on the x-axis with the initial position is given as in the following figure. Okay, selalunya dalam exam awak kita tak cerita ni. Kita terus bagi macam ni je Okay, the string ni kita bagi dia punya equation, lepas tu kita bagi dia punya sedikit syarat-syarat X dia, lepas tu kita suruh awak selesaikan. Okay, ni cepat example ni dia bagilah cerita sikit. Okay, alright, for t bigger than 0, both ends of the string, okay ni, at x equal to 0 and x equal to 2, L dia 2 lah kat sini kan, secured on the x-axis. So dekat kat sini lah, dekat kat sini. Okay, daripada situ kita dah tahu dah kita punya boundary condition. Okay, sini ialah satu, dia punya boundary condition dia ialah x 0 kan, 0 apa ni, 0t kan, 0t lah, 0t. Okay, 0t equal to 0. Tak cantik lah jadinya. Okay, sebab saya buat atas kain ni kan. Sini ialah kita punya ni lah u
Ya Allah tuanku. Ni adalah 2T. 2T equal to 0 ni dia punya boundary condition dia. Boundary condition dia. Okay, jadi sekarang dia minta awak find the vertical displacement. Okay, maknanya dia awak nak solve-kan lah this partial differential equation ni. Dia bagi x adalah between 0 and 2 and t bigger than 0. Okay, ni dia solution dia. Okay, now kita nak buat solution dia kan. Okay, now you pun nanti akan start macam ni lah. Okay, kita nak determine ni. Nak solvekan equation ni, maknanya kita nak dapatkan apa dia uxt dia. Apa dia uxt dia. Uxt dia nanti sebenarnya adalah produk kan. Okay, tak apa ni dia bagi dah. Saya tak nak cerita banyak, kita follow je ni. So the soalan ni nanti kita nak determine from this equation. Okay, kita nak dapatkan uxt ni. Okay, kita daripada kita solve ni, kita nak cari ni. Okay, this is what we're going to do. We want to solve this PDE to find this. Okay, from this information. Okay, so ni soalan dia. So first kita nak determine uxt is to solve the partial differential equation of this, where x bigger than 0, less than 2 and t bigger than 0. Okay, this is dia punya boundary condition dia. Dia kena tulis boundary condition dia. Okay, dia berbeza mengikut L kita lah. So dalam kes ni L kita adalah 2. Okay, jadi diikat kat sini 1, diikat kat sini 1 kan. Jadi U0T equal to 0 and U2T equal to 0. Since both ends are secured on the x-axis. This is the boundary. This is a boundary condition. Ni kena ingat tu. And dia punya initial condition dia adalah since the vibration of string start from rest. Maknanya from rest maknanya dia diam kan, dia diam. Jadi dia punya velocity dia pada t equal to 0 tu adalah pada mulanya adalah 0 lah, 0. So ni du x0 t adalah 0 dan dia punya fx ni dia dah bagi kat sini. Awak kena cari ni bagi ni kedudukan tali ni, nampak tak tali ni? Ini awak kena dapatkan persamaan garis lurus ni. Okay, what is the equation of this line? That is kita punya fx. Okay, sebab dia tak bagi dalam soalan ni, jadi awak kena cari daripada kedudukan tali ni, iaitu pada 0, 1 kedudukan ni macam ni. Pada 1, 2 kedudukan ni macam ni. Jadi nak dapatkan this persamaan garis lurus, awak kena carilah equation of this line. So awak ada titik 0, 0, awak titik 1, 1, so awak dapat garis ni kan. Lepas tu untuk ini pun awak boleh dapat garis ni, iaitu awak dapat sini adalah 2, 0, ialah titik 1, 1. Cari dia punya slope, awak boleh dapat equation of this line. Okay, jadi kat tempat situ dia dapat yang ni. Yang mana dia kata based on the given figure, so kita tahu ux0 adalah x if x bigger or equal to 0 and less than 1. This one, x adalah x ni. Okay, ni iaitu adalah x kalau x antara 0 dan 1. So untuk 1 dan 2, ini adalah equation dia, iaitu 2 minus x if x bigger or less than 1, less than 2. Okay, ini dia. Okay, ni kita punya boundary condition, 2 boundary condition kita. Ini ini 1 boundary condition 1. Okay, ini 2 boundary condition yang kedua. Okay, ini initial condition yang ketiga. Ini initial condition yang keempat. Kan 4 information yang mesti you kena ada before you mulakan jawapan awak. Okay, you tuliskan macam dia tulis ni. Alright. Okay, lepas tu now kita akan start. Okay, so let uxt, nampak ni, equal to xxt. Alright. Okay, sekarang saya kena differentiate equation ni. Okay, dalam equation asal kan, ni awak nampak, kita kena differentiate terhadap x 2 kali dan terhadap t pun 2 kali. Okay, sebab tu saya akan cari d square u dx square ni, so dapat x double prime t, dan d square u dt square saya dapat x t prime, t double prime kan. Okay, saya akan masukkan ini dan ini saya akan gantikan dalam kat sini. Ni kan kita gantikan, okay.
Okey, nampak sini? Ni 4x double prime t equal to x t double prime. Okey, lepas tu saya akan buat separatekan dia. Saya kumpulkan x dan t dengan t. Okey, so sekarang ni x ni saya tarikkan ke sebelah sini, dia pergi ke bawah. Dan t ni saya tarik ke sebelah sini ke bawah. So 4 tadi kita nak tarik ke kita nak biar je kat sini? Kita akan tarik dia, kita nak kedudukan dia kat bawah. Faham ke tak faham? So dia constant, kita nak dia berada di bawah. Tapi kalau lah kata soalan tu dah 1/4, maka kita tinggalkan je lah kat sini. Okey, sebab dia memang dah kat bawah kan. Okey, now dia kat atas. Okey, jadi kita akan tarik pergi sebelah sini. Okey, now kita dah separatekan dia. Kita dah separatekan x dengan t. Okey, di mana x double prime ni x equal to double prime over 4t. Lepas tu kita kena equatekan sama dengan some constant, iaitu minus alpha squared. Okey, semua orang akan buat macam ni. Tadi kita pernah tengok macam ni kan. Bila kita separatekan dia. Okay, now we already separated the x and the t. Variable kita adalah x dengan t kan. Tadi yang kita tengok tadi x dengan y. Ni sekarang kita punya x dengan t. Nampak ni? Ni x, t, t. Tadi yang kita buat tadi x, y, y kan. Okay, now kita x dengan t, t. Okay, so bila kita buat kat sini, kita drop lah x ni. Kita drop lah t ni Kita drop sebab nak mudahkan kita punya notation kita. Okay, so kita samakan dengan minus alpha squared. Okay, then alright, kita akan solve lah. Ini sama dengan ni. Kita akan solve for x. Lepas tu kita selesai, kita akan solvekan ini pula. T double prime 40 equal to mana 8. So kita solve satu-satu. Kita solve x and t separately because dia already separated kan. Jadi kita akan solve dia separately. So dia, kalau kita solve dia separately, dia dah jadi macam ODE, ordinary differential equation. Okay? Alright, so sekarang saya solvekan ini dulu. X double prime over x equal to minus alpha squared. Lepas tu kita carikan dia punya ni, kita darabkan ke sini, nampak ni? X double prime equal to minus alpha squared x. Lepas tu kita akan bawa ke sini, campur lah. Lepas tu equal to 0 dan kita dapatkan auxiliary equation dia. So kita dapat r squared equal to minus alpha squared. Okay, R equal to, nampak tu yang ni adalah negatif kan. Okay, negatif. So, sebab tu kita dapat R adalah plus minus alpha I. R ni kan, ni R squared, ni R. Jadi dia adalah negative number. Jadi maknanya kita akan dapat complex number. Di mana dia punya real part ialah 0 lah. Real part dia 0. Dia punya imaginary part iaitu minus alpha I. Okay, lepas tu kita tuliskan jawapan dia. Kita dapat ni lah C1 cos alpha x plus C2 sin alpha x. Okay? Ni. Sama macam tadi. Okay, lepas tu kita akan selesaikan untuk T. Okay? T double prime over T equal to minus alpha square 4 alpha square T. Jadi kita dapatkan ni R squared equal to minus 4 alpha squared. Jadi R equal to plus minus 2 alpha I. Okay, so kita dapat TT punya solution lah C3 cos 2 alpha T, C4 2 alpha XT kan, 2 alpha T. Nampak kat sini, ni kita gunakan C1 dan C2, yang ni kita gunakan C3 dan C4. Now kita ada dua solution lah. Satu daripada X dan satu ni X punya solution. Ini adalah kita punya T punya solution. Ni T kita punya solution. Okay? Okay, so sekarang kita dah dapat dua ni kan. Okay, ni satu solution kita dapat. Okay, ni kita akan dapat dua solution. Maknanya kita selesaikan apa dia X, kita selesaikan apa dia B. Kita kena dapatkan solution untuk XX, kita akan dapat solution untuk T dan T. Okay, now kita akan menggunakan boundary condition kita. Okay, kita akan menggunakan boundary condition. Kita jangan gunakan initial condition kita. Kita gunakan kedua-dua boundary condition kita terlebih dahulu. Okay, so kita akan gunakan this one first. The boundary condition yang pertama tadi 0t equal to 0. So bermaksud x0 adalah 0 lah. X0 adalah 0.
Jadi X0 ni kat sini adalah C1 cos alpha ni ganti 0 plus C2 sin alpha gantikan dengan kosong kan, equal to 0. Okay, equal to 0 ni equal to 0 kan. Jadi sin kosong memanglah kosong. Jadi dia akan jadi kosong. So kalau cos kosong adalah 1 kan. Ni 1. Ini memanglah kosong. Jadi ini tak kisah. C2 ni tak kisah. Apa-apa ni lah. Tapi nak make sure dia kosong. C1 ni yang mesti kosong. Okay, C1 memang kosong. Sebab ini dah kosong dah. Jadi C1 mesti kosong. Okay, C1 mesti kosong. So lepas tu kita rewrite balik lah equation kita. Because C1 ni kosong. Jadi SX kita menjadi ni saja. Okay, ni dah kosong kan. C1 dah kosong. Jadi kita ni semua habis kosong. So SX kita menjadi C2 sin alpha X. Nampak ni? Ni nampak ni. Ini step pertama kita akan buat kan. Ni step kedua kita akan buat. Okay, ini kita akan menggunakan boundary. Ni step ketiga. Okay, ni kita rewrite balik step keempat. Okay. Jadi kita punya equation menjadi ni saja. XX adalah C2 sin alpha X. Jadi boundary condition untuk 2T ni, okay, kita gunakan boundary condition yang kedua. Tadi kita gunakan boundary condition yang pertama kan. Ni pertama punya boundary condition yang pertama. Okay. Ni kita gunakan boundary condition yang kedua. Itu boundary condition yang kedua mengatakan bahawa ni adalah U2T adalah kosong. Ialah U2T adalah kosong lah kan. U2T adalah kosong. Jadi X2 adalah kosong. X2 adalah kosong. So saya masukkan dalam ni. Okay, bila X bernilai 2, jadi kita samakan dengan kosong. Jadi sini C2 sin 2 alpha equal to kosong. Iaitu sin alpha equal to kosong. Sebab bila ni kali ni equal to kosong sama ada ni kosong atau kosong. Tapi this one cannot be 0 lah. Kalau be 0 tak ada equation di sini, nampak tak? Okay. So this one cannot be 0. So yang mesti kosong adalah sin 2 alpha mesti kosong. So sin 2 alpha yang kosong. Okay. Jadi 2 alpha equal to, okay, sin apa yang kosong? Sin n pi. Sin n pi lah kosong. Jadi 2 alpha bersamaan dengan n pi. Jadi kita dapat sini alpha adalah n pi per 2. Sini alpha adalah n pi per 2. Okay, jadi bolehlah saya katakan, okay, boundary condition yang pertama ini bila kita masukkan dalam equation kita, dia akan tinggal ni saja. Semua whatever equation yang kita ada, whatever, you akan dapat macam ni. Tak kisahlah. Okay. Okay, dia akan menjadikan ni. Walaupun kita dah tahu ni, kita tulis juga sampai kita dapat ni. Lepas tu kita boundary condition kedua, kita masukkan. Ni lah kan nanti awak akan dapat alpha yang berbeza lah bergantung kepada soalan. Jadi tadi bila kita punya L kita adalah 2. Okay. Jadi kita akan masuk kat sini. Okay, kita masukkan 2 kat sini. Okay, sin 2 mana tadi sini X2 adalah C2 sin 2 alpha. Okay, ni kita gantikan dengan X adalah 2. So 2 alpha equal to kosong. Sin 2 alpha adalah 2 kosong. Okay, dari 2 alpha equal to n pi. So alpha adalah n pi per 2. Jadi bolehlah saya katakan, bila saya menggunakan boundary condition yang kedua, saya akan mendapat nilai alpha. Okay. Bila saya menggunakan boundary condition yang pertama, C1 saya kosong. Jadi saya akan rewrite balik dalam equation saya, XX ni akan menjadikan dia ada C2 saja. C1 dah kosong. Jadi bila saya masukkan boundary condition yang kedua, saya akan mendapat nilai alpha. Nilai alpha adalah n pi per 2. N pi per 2. Okay. Jadi kita dah tahulah nilai pi itu kan ialah nilai alpha adalah n pi per 2. Saya akan rewrite balik equation saya XX dengan TT saya semula. Ni kan. Ni saya akan gantikan ni. TT saya gantikan alpha ni adalah apa? Alpha adalah n pi per 2. Saya akan gantikan. Ni saya akan gantikan. Begitu juga untuk ini saya akan gantikan alpha dia. So sekarang dia menjadi macam ni. Okay, saya rewrite balik saya punya equation. So XX saya menjadi C2 sin n pi over 2 ni
alpha tu kan, alpha ni jadi n pi over 2x, dan tt saya, equation tt saya ni okey, menjadi ni alpha ni jadi tt cos n pi per 2 ni tadi, sebab dekat sini dia ada 2 kan, 2 ni alpha ni ialah n pi per 2, 2 ni cancel lah, so tinggal cos n pi t dengan C4 sin n pi t. Okey, so sekarang jadi ini adalah solution. Okey, ini adalah solution. Jadi kan kita dah beritahu tadi uxt kita adalah xx kali dengan tt kan. Jadi saya darabkanlah ni dua ni. Saya darabkan ni dua ni. Awak tengok sini. Okey, C2 ni darab dengan C3, saya letakkan sebagai AN. Lepas tu C4 saya darab dengan C2, saya letakkan sebagai BN. Nampak tu? Jadi ni sin n pi per 2 kan, sebab ini ialah xx darab tt kan, ni xx darab dengan tt. Ni darab dengan ni. So ini darab dengan ini. Okey, so ini darab dengan ini. Okey, so ini sama, so ini adalah common sebab tu dia ada kat luar ni, common. Okey, faham tu? Madam, nak tanya. Yang kalau ganti alpha dalam xx tu bukan jadi sin n pi x. Sebab situ kan sama dengan ni alpha ni kan, ni. Ini kan C2 ialah sin 2 alpha kan. Kan kita punya equation. Ni kan. Kita punya equation tadi kat sini kita dapat ni. Ni kan. Ni kita punya equation xx Okey, so kita dapat alpha adalah apa? Alpha tadi kita dapat n pi per 2 kan? Kan, n pi per 2 kan? Okey, dari sini kita nampak alpha adalah n pi per 2. Jadi equation saya ni nanti akan jadi apa? Akan jadi C2. Okey, C2 sin kan? Sin. Okey, sin. Sin apa? Sin tukarkan alpha ni adalah n pi per 2x. Per 2x kan. Ni awak dapat ni. Ni C2 sin n pi per 2x. Okey. So kita akan tukarkan juga alpha punya sebutan dalam t. Ni kita punya t kan. Ni saya gantikan dengan n pi per 2 kan. Saya gantikan ni dengan n pi per 2. Jadi ni 2 dengan over 2 tadi dia cancel lah kan. Okey, sama juga kat sini. 2 alpha ni ialah n pi per 2. Ni 2 dengan ni 2 cancel. Lepas tu awak dapat kat sini ni. C3 cos n pi t, C4 sin n pi t. So what is your question lagi? Semula? Ada sin? dah faham lah itu. Dah faham dah Alright. Jadi sekarang ni kita gabungkan sebab kita tahu kan kita punya uxt kan. Uxt kita adalah macam ni kan. Uxt kita adalah apa? Adalah xx kali dengan tt kan. Kalau xx ni kali dengan tt kita. Kali dengan t sorry ni bersikit besar ni kan. Ni tt kan, darab kan. Okey, ni kita dah ada xx kita ni kita ada tt kita ni. So kita darabkan. Jadi bila kita darabkan ini darab dengan ni lah. Tadi kan ni C2 ni darab dengan C3 kan. Kita katalah sebagai AN. Ni tetap ada sini. Ni dia. Okey, ni common untuk dua-dua. C2 ni darab dengan C4 ni kita kata sebagai BN. BN sin n pi t ni darab ni. Ni sebenarnya ni darab ni lah. Dan ni darab ni kan. Okey. Daripada sini lah C2 tadi yang siapa tanya tadi. Macam mana C tu tak ada. Kan kita dah google kan dapat AB tadi kan. Jadi C2 darab C3 kita namakan sebagai AN. Okey, C2 darab dengan C4 kita katakan sebagai BN. Kita dapat jawapan macam ni. Faham atau tak faham? Faham, madam. Inilah kita punya FX tau. Kita punya FX. Ni kita punya FX Ini kita punya FX. Kita punya kedudukan FX dia. Okey. Jadi untuk initial condition
Okey, kita nak kalau kita bezakan ni, kita bezakan kan. Ni kita bezakan apa yang kita dapat ni terhadap X, kita akan dapat kita punya GX lah. Ni adalah saya punya GX kan. Okey. Ni GX kita lah. Ni fx saya lah. Okey, ni GX kita. Okey. Sorry, maaf kelas. Ni bukan saya punya GX lah. Ni displacement. Ni this not bukan ni. Kita punya fx dah ada tadi kat atas ni. Dah kedudukan tali tu. This is kita punya fx. Okey, kita punya fx lah. Okey. Ni kita punya ni. Alright, ni kita punya GX kita. GX kita ni kedudukan tali pada T0 adalah kita punya fx ni. Apakah ux when T equal to 0? Okay, this is kita punya fx. Ni kita punya fx. Kita boleh dapat daripada gambar ajar ni. Ataupun dia mungkin bagi dalam soalan. Okay. Okay, GX adalah apabila kita differentiate terhadap T terhadap T. Kita dapat UXT kan. Saya differentiate ni terhadap T, saya akan dapat dia punya GX. This is my GX. Okay, ni GX kita. Ni kita punya, ni saya punya fx dan tadi ni saya punya GX lah ni. Okay, kita letakkan sebagai kosong kan, sebagai kosong. Okay, sebab dia kata apa? Sebab dalam soalan tu dia kata dia start from rest lah ni. The string start vibrating from rest. Maknanya bila kita mulakan kita petik gitar, kalau kata gitar kan. Okay, masa kita mulakan dia tak bergerak pun. So dia punya velocity tak adalah kosong. Okay. GX dia adalah kosong, yang mana GX itu adalah U prime. U prime when T equal to 0. Okay, when T equal to 0. Okay. Okay, jadi so akhirnya kita dapatlah dia punya GX. Dan kita dapat UT dia lah. Bila kita bezakan terhadap T, kita bezakan U ni terhadap T, kita dapat dia punya GX lah. Ni kita punya GX ni equal 0 ni dia bagilah. Okay. Okay. Lepas tu kalau awak tengok kepada equation ni nampak tak equation ni? Ini adalah equation of Fourier series. Di mana kita boleh solve untuk AN dan BM ni menggunakan Fourier series. Okey, Fourier series. Okey, kalau awak tengok kat sini, okey, ni kita dapat dia punya GX dia dan kita ni, okey. Okey, tengok dia guna kat sini adalah summation ni. Ni sini kan. Jadi daripada sini kita nak selesaikan dia punya BN ni. Okey, sekejap. Okey, ni kan. Ni awak dapat ni AN ni, dapat BN ni. Okey. Itu kita boleh selesaikan AN dengan BN tu menggunakan Fourier series lah. Okey. Okey, ni akan awak tengok ni. Alright. Ini pun tak begitu ajab. Okey. Kita tengok kat sini. Okey, for the initial condition ni adalah equal to 0 0 ni kan. Okey, so sekarang saya akan differentiate this one. Dapat N ni. Okay, you differentiate in this one. Dapat ni. Okay. Alright. Lepas tu kita akan masukkan nilai initial condition saya yang pertama. Di mana pada T equal to 0. Kalau saya masuk dalam ni. Okay, saya akan dapat 0. Jawapan dia adalah 0. Jadi saya gantikan dekat sini. T kosong. Saya gantikan T kosong. Nampak ni kosong. T kosong saya kena samakan dengan kosong. Ni kosong, nampak? Kosong. Okay. Okay, selesai, saya dapat ini. Okay, since this is a Fourier series, okay, series, so N pi Bn ni adalah, okay, di Fourier series, dia adalah Fourier series yang, okay, kalau kita lukiskan gambar ajar ni nampak tak? Dia adalah even function even function. Okay, sama even function. Okay, even function ke kelas? Dia even function Ini even function 1, 1, ini 2, 2, di even function. Okay, so jadi kalau dia even function, okay, awak boleh ambil daripada 0 kepada 2. Lepas tu awak kena darab dengan 2 kat sini. Kita nak selesaikan BN dia. Sebab kita nak masukkan kat sini BN kan. Ni. Saya nak masukkan, saya nak dapatkan nilai BN ni. Okay.
Jadi saya masukkan kat sini. So fx saya jadi macam ni. Okey ni jap. Jadi macam ni kan. Okey, lepas tu saya akan dapat bn lah. Lepas sini saya akan dapat bn. Dapat n ni. Sini distribusi saya dapat bn adalah kosong. Sebab dia bersamaan dengan bn bersamaan dengan apa? Bersamaan kosong. Sebab ini dapat kosong. Jadi n pi bn equal to 0. Jadi bn dah kosong. Okey. So bn dah kosong kat sini kan. Ini bn dah kosong. Okey, sekarang so kita gunakan initial condition yang kedua, iaitu kita masukkan x0 adalah fx. So bila t adalah kosong, saya masukkan kat sini. Okey, saya samakan dengan fx. Okey. So kita selesaikan yang ni. So saya dapat an sin n pi x over 2 ni. Okey, this is Fourier series. Saya boleh selesaikan an ni dengan guna formula ni. Okey, boleh carikan an ni menggunakan formula ni. fx sin n pi x over dx ni. Okey. Jadi saya akan awak tengok kat sini, darabkan dengan 2, ni 2 kan. Ini 0, 1, ini 1, 2 sebab kita nak differentiate daripada 0 kepada 2. Okey. Okey, lepas tu kita akan kita kena split sebab dia tak sama kan. Iaitu daripada kita nak ni daripada 0 kepada 1 kepada 2, 0 kepada 1 lain dan 1 kepada 2 lain. Okey. 0 kepada 2 lain sekejap ni. Kenapa dia darab dengan 2? Okey, saya tengok sekejap dia punya ni adalah salah lah saya rasa kelas. Ini kan dia tak perlu darab dengan 2 kat sini. Okey, dia masih 1 over 2 ni. Sebab dia ambil 0 kepada 2 Sebab dia punya ni 0 kepada 2. Dia punya period dia 1 kepada 2. 1 kepada 2 kelas. Okey, kecuali kalau dia ambil 1 kepada 2 dan dia boleh darab dengan 2. Is this even? Dia kasi ni even ke ni? Kalau katalah saya ambil x equal to ini sama, kenapa dia tak katakan dia tak even kan kelas? Kalau kata x equal to 0.5 saya dapat 0.5. So sini kalau saya tolakkan dengan 1.5 dapat 0.5. This one even lah. Sebab apa? Sebab ni 1-1 kan, 1-1. Kalau saya this is even function. So I think cara dia set up ni salah kelas. Okay, this one okay. Sebab dia ambil the full range 0 kepada 2. Lepas tu dia darab dengan 2 pula. Okay, kalau you nak darab dengan 2, you tak perlu ambil daripada 2 kali, you ambil 1 je. Okay, you ambil dapat 1 sini, dapat 2, 1 dan 2 kat sini. Okay. Okay, nanti saya tengok balik jawapan ni. Saya rasa ni ada silap sikit kat sini. Otak ni. Sekejap tengok sini. Okay, this one BNC Fourier sine series. This is a Fourier sine series. Okay, iyalah. Tak payah ambil 2 kat sini. Okay, 1/2 sajalah. Kat sini kalau nak ambil 1/2 saja. Okay, nanti kena bagi 2 jawapan dia, nanti ni kena bagi dengan 2. Okay, kelas. Faham ke tak faham ni saya cakap ni? Kelas? Hello? Hello? Faham nanti. Okay, tak apa. Saya rasa because awak hari ni mungkin some of you baru tengok hari ni satu soalan kan. Mungkin awak pun baru nak baca bersama-sama saya. Okay, saya rasa saya dah selesaikan
Okay, saya dapat ni, lepas tu saya masukkan je lah jawapan tu. Jawapan dalam tu kan. Apa dia saya punya AN, apa dia saya punya BN. Okay. Ni saya punya BN dapat kosong. Okay, BN saya kosong. So sekarang kat sini tak ada BN kosong ni habis semua. Sekejap, kat sini habis semua. So ada ni saja. AN saya masukkan kat sini, cos NT sin N pi over 2. Tengok kat sini nampak tak? Nanti cos NT sin pi over 2 ni kita punya ni kan. Ni kita punya AN ni. Okay, ni saya punya AN ni. Jawapan untuk AN saya. Inilah AN saya. Okay. Dia tak ada ni. Okay. Sebab dia tadi kita dapat even function Okay. So itu dia. Okay. Nanti hari Rabu kita akan tengok lagi. Saya akan okay, awak baca ni dulu. Okay. You baca ni dulu. Okay. Nanti hari Rabu kita akan lihat. Okay. Beberapa contoh soalan final. Okay. Alright. So awak baca dulu. Nanti saya akan bagi macam assignment. Since kita dah tak ada assignment dah. Just saya nak bagi macam latihan untuk awak cuba buat. Dan cuba awak tunjukkan kepada saya jawapan awak online. Okay, nanti minggu depan lah tu. So hari Rabu ni what I'm going to do is that okay, you read this example. Okay. So nanti hari Rabu saya akan tunjukkan beberapa contoh jawapan final. Next week saya akan bagi awak macam satu latihan. Okay, sebab kita tak ada assessment dah habis. Okay, untuk awak buat latihan tu je. Cuba awak buat suatu soalan. Okay, nanti kita tengok jawapan tu bersama-sama dalam kelas. Okay. Okay, setakat ini saya rasa itu sajalah untuk hari ini. Alright, boleh? Boleh, Madam. Okay, so saya itu sahaja. Saya pergi kepada this one. Okay, so itu sahaja. Tak ada apa-apa, kita berhenti kat sini. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, thank you, madam. Okay. Thank you, Madam. Madam. Thank you.